Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga ketenangan dalam setiap apa yang anda lakukan pada hari ini. InsyaAllah semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan hari keempat untuk Solehah live di page FTR Bidadari Solution. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah amal terus menerus ataupun nama pendeknya adalah istiqamah. Konsisten. Okey, sebelum tu jom sama-sama kongsikan dan sharekan Solehah punya link page pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Rosmani Zarazali. Hai, thank you sebab join. Hai, waalaikumsalam Yusrina Yusof. Hai kak. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, hari ni tajuk hari ni adalah amal terus menerus. Apakah antara amalan dan juga ibadah yang kita boleh lakukan sehari-harian secara terus menerus, non-stop? Maksudnya di sini, bagaimana kita nak istiqamah dalam amalan kita? Apakah amalan tersebut? Okey, yang pertama, untuk kita melakukan amal secara terus-menerus dan tidak berhenti, yang pertama anda boleh lakukan dakwah lillahi ta'ala. Dakwah ni adalah nadi kehidupan manusia seluruh Muslim di muka bumi ini. Perintah Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah menyuruh kita untuk semuanya berdakwah. Berdakwahlah anda di muka bumi ini dan jagalah amar makruf dan nahi mungkar. Dan bila kita berdakwah, sebenarnya kita sedang menyampaikan dan menyebarkan kebaikan. Kita ajak orang buat baik. Kita ajak orang untuk turn back to Allah. Kita ajak orang pergi masjid. Kita ajak orang tadabbur Al-Quran. Kita ajak orang dengar ceramah agama, majlis ilmu. So itu adalah salah satu bentuk dakwah. Dakwah itu mengajak. Dakwah itu adalah memberi ataupun menyebarkan apa sahaja ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk makanan rohani kita, makanan jiwa kita. InsyaAllah dakwah itu adalah perlu dan wajib ke atas seluruh umat manusia di muka bumi ini, khususnya yang beragama Islam. So yang pertama yang anda boleh lakukan amal secara terus menerus, yang pertama tadi adalah dakwah lillahi ta'ala. Yang kedua adalah amalan lain yang anda boleh lakukan secara istiqamah, terus menerus dan non-stop sehingga akhir hayat kita adalah sedekah dan amal jariah. So sedekah dan amal jariah ni adalah antara salah satu daripada 3 perkara yang mana kalau kita buat, insya-Allah pahala kita akan mengalir. Walaupun telah meninggal dunia, pahala kita still mengalir. Contohlah kalau kita ada sedekah telekong dekat surau ataupun masjid, orang yang datang berkunjung ke surau dan masjid tersebut, bila dia pakai telekong tersebut, insya-Allah pahalanya akan berbalik kepada kita sebab kita sedekah telekong. Kita sedekah telekong dekat masjid dan surau tersebut. So insya-Allah pahala orang yang bersedekah dan melakukan amal jariah takkan putus-putus sehingga hujung nyawa dia, dan walaupun dia telah meninggal dunia, pahala dia still mengalir. So beruntung sangat. So janganlah kita berkira-kira nak memberi, nak menghulurkan bantuan kepada orang lain. Sebab lagi kita banyak memberi, sebenarnya lagi Allah luaskan rezeki kita, lagi Allah berkatkan rezeki kita, lagi Allah ganda-gandakan rezeki kita. So banyakkan memberi. The more you give, the more you get back. So sedekahlah, bersedekahlah. Hatta
sebiji kurma pun anda boleh bersedekah. Ikhlaskan hati, memberi orang lain sedikit apa yang kita ada, walaupun kita tak ada duit, walaupun kita tak ada harta, tetapi kita boleh sedekah makanan, kita boleh sedekah ilmu, kita boleh sedekah senyuman, insya-Allah. Okey, yang ketiga, antara amal terus menerus yang kita boleh lakukan setiap hari adalah tadabbur Al-Quran daily. Setiap hari kita mestilah tadabbur Al-Quran. Kalau hati kita nak bahagia, kehidupan kita nak tenang, aman, damai, banyak-banyakkan mengaji Al-Quran, banyak-banyakkan tadabbur Al-Quran. Hayati satu persatu ayat yang turun, yang Allah berfirman dan telah tertulis di dalam Al-Quran. Bacalah dengan penuh rasa penghayatan, penuh rasa tawajuh. InsyaAllah kita akan dapat ketenangan yang tak dapat nak digambarkan dengan kata-kata. Lagi-lagi bila kita baca Al-Quran tentang surah An-Nisa, di mana An-Nisa ni banyak menceritakan tentang kisah-kisah wanita yang diazab oleh Allah di hari akhirat kelak, asbab mendedahkan aurat, asbab berzina, asbab derhaka kepada suami, nusyuz kepada suami. So kita, bila kita tadabbur Al-Quran tu, kita tahu makna satu persatu daripada ayat-ayat dalam suci Al-Quran tersebut, kita hayati dan sampai boleh menitis air mata kita, mengalir air mata kita keinsafan, ketakutan, kegerunan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi peringatan kepada diri kita. Sebab tu setiap kali kita tadabbur Al-Quran, rendahkan hati kita, belajar daripada hati kita, belajar, kosongkan gelas. InsyaAllah kita akan beroleh ilmu yang bermanfaat, kita akan beroleh ilmu yang berkat. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan rutin harian kita untuk mengaji. Walau hanya satu muka surat pun, kalau kita baca satu huruf, kita akan dapat 10 pahala. Tetapi kalau kita menghafal, lagi berganda-ganda Allah kurniakan pahala buat kita. So ini adalah antara amalan terus menerus yang anda boleh lakukan untuk dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti beramal. Sebabnya bila kita berhenti beramal, ibarat pohon yang tumbuh tiba-tiba terbantut, buahnya tak boleh nak tumbuh lagi. Sebab itulah macam ilmu, kalau kita tak amalkan, ibarat pohon yang tanpa buah, nothing. Kita tak akan dapat apa-apa kalau kita tak beramal dengan ilmu yang kita dah tahu, ilmu yang kita dah belajar. Kalau kita abaikan, Allah akan laknat kita dekat hari akhirat kelak. Okey, yang keempat, antara amal terus menerus yang kita boleh lakukan, yang keempat adalah hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangat-sangat banyak. Kita boleh hidupkan dalam kehidupan kita seharian. Makan berjemaah, solat berjemaah, tidur menghadap belah kanan, and then apa lagi secara berjemaah. Semuanya kita lakukan dalam kehidupan kita. Makan dengan 3 jari, lepas tu makan pegang tangan kanan. So itu adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah dah ajar dan didik kita dengan amalan-amalan yang terbaik, terpuji. InsyaAllah kalau kita follow, kita lakukan secara terus menerus, InsyaAllah kita akan beroleh barakahnya. Kita akan beroleh cahaya kehidupan yang terang benderang, membantu anak-anak kita ada akhlak yang baik, membantu keluarga kita untuk menjadi keluarga yang usratun saidah, keluarga yang bahagia. Maksud usratun tu adalah keluarga, saidah tu adalah kebahagiaan. So kalau kita nak keluarga yang bahagia, hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, dan yang seterusnya, amal terus menerus yang kelima adalah berbakti kepada orang tua. Anda yang masih ada mak ayah di kampung, jangan abaikan mereka. Ambil berat, ambil tahu adakah mereka sihat atau sakit, adakah keperluan mereka cukup atau tidak, adakah rumah mereka atapnya bocor ke tidak. Kita kena ambil berat. Selaku kita ni sebagai anaknya, tanggungjawab kita
selagi kita masih hidup ni, jangan abaikan mereka. Sebab bila ibu bapa kita telah meninggal dunia, maka terputuslah keberkatan, doa, barakah daripada mereka. So, sewaktu hayat masih ada, mereka masih hidup, mereka walaupun telah uzur, kita berbaktilah kepada mereka. Bagaimana waktu kita kecil, ibu bapa kita telah bersusah payah cari rezeki, membesarkan kita, hantar pergi sekolah, naik basikal, hantar pergi sekolah, naik motor. So, semua tu pengorbanan. Pengorbanan seorang ibu bapa nak tengok anak dia berjaya. Contohlah kalau kita berjaya hari ni, adalah asbab doa barakah ibu bapa kita. So, jangan kita jadi kacang lupakan kulit. Jangan kita jadi seperti anak tanggang yang derhaka, lupa jasa ibu bapanya. So, dekat sini, antara amal terus menerus yang kita boleh lakukan adalah berbakti dan berbuat baiklah kepada ibu bapa kita. InsyaAllah syurga akan menjadi milik mereka. Doakan, doa daripada anak soleh-solehah insyaAllah akan terus mengalir pahala buat ibu bapa yang berada di kubur ataupun di alam barzah insyaAllah. So, sama-sama kita bermuhasabah diri. Dan yang terakhir, antara amal terus-menerus yang kita boleh lakukan adalah mendidik anak-anak dengan acuan Islam yang sebenarnya. So, didiklah anak-anak kita dengan acuan yang betul. Terapkan akhlak, terapkan nilai Islam. Jangan tekankan mereka kepada budaya barat, tetapi tekankan mereka dengan budaya Islam. Islam, cara hidup Islam, Islam ajar macam mana. So, kita terapkan. Pastikan anak-anak kita jaga solat. Pastikan anak-anak kita jaga percakapan dia. Sopan santun dengan sesiapa sahaja. Jangan melawan cakap orang tua. Jangan menipu. Jangan berbohong. So, dari kecil lah kita ajar mereka supaya mereka ni sentiasa jujur. Sentiasa jujur dan sentiasa berbaik sangka dengan sesiapa sahaja. InsyaAllah dengan acuan Islam yang sebenarnya, InsyaAllah akan terlahirlah generasi yang kaya akhlaknya, kaya adabnya. Sebabnya adab itu adalah lebih tinggi daripada ilmu. So, tak ada gunanya kalau kita belajar tinggi-tinggi, belajar sampai universiti, belajar ada PhD master pun kalau kita adab kita tak jaga, is nothing. Tak ada makna di sisi Allah. Sebab tu, kalau kita belajar tinggi-tinggi, pastikan kita belajar adab dulu nombor satu. Sebab adab tu lebih tinggi daripada ilmu. Dan Allah sangat menitik beratkan orang yang sangat menjaga adab ni. InsyaAllah di hari akhirat kelak, dialah orang yang sangat-sangat tinggi darjatnya. Sebab tu seorang guru, seorang murabi, seorang ulama yang sangat-sangat menjaga adab berguru, yang sangat menjaga adab sesama manusia, yang sentiasa menjaga percakapannya, menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya dengan semua yang baik-baik. InsyaAllah itulah sebaik-baik Muslim. Dan adab sesama Muslim kita kena jaga seeloknya. Itulah yang melambangkan peribadi diri kita yang sebenar-benarnya insyaAllah. So, Solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat, memiliki hati yang kaya, memiliki jiwa yang sentiasa merendah diri, sentiasa humbleness, sentiasa merendahkan diri dengan sesiapa sahaja. Jangan bongkak, jangan ego, jangan kedekut, jangan semualah perkara negatif tu kita buang jauh-jauh. Kita nak jadi seorang insan yang sentiasa diredai oleh Allah. Kita nak jadi insan yang sentiasa dekat dengan Allah, yang sentiasa Allah kasih, yang sentiasa Allah sayang, sehinggalah ke Jannatul Firdaus. InsyaAllah semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini. Solehah minta maaf kalau ada salah silap, pertuturan bicara yang kurang enak didengari. InsyaAllah Solehah akan perbaiki dari masa ke semasa insyaAllah. Okey, terima kasih yang sudi support dan join live pada hari ini. InsyaAllah semoga Allah redha ke atas anda semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.